Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak juga ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada yang sudi like, share dan komen setiap konten akak. Hari ini akak nak kongsikan satu cerita yang disampaikan oleh salah seorang subscriber juga. Dan untuk pengetahuan semua, subscriber ni pernah share juga cerita sebelum ni. Cerita kalau tak silap akak, misteri 3 mimpi jam 3 pagi. Jadi subscriber yang akak maksudkan dikenali sebagai Azmi, bukan nama sebenar. Apa yang dikongsikan oleh Azmi pada kali ini berkisarkan tentang puaka tandas. Kalau korang semua nak tahu apa yang puaka dengan tandas tersebut, korang kena stay dengan akak aja. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Pengalaman seram yang dikongsikan oleh Azmi pada kali ini berlaku dalam tahun 2004, di mana semasa kejadian Azmi berusia 24 tahun. Untuk pengetahuan korang, masa tu Azmi bekerja sebagai welding, maksudnya dia juru welding lah macam tu, di mana bila ada kilang sawit yang mengalami kerosakan yang berkaitan, Azmi akan pergi laksanakan tugas tu seperti mana yang diarahkan oleh bos dia. Jadi Azmi telah menerima satu tugasan di Kemasul Teriang Pahang, di mana kilang sawit dekat situ memang mengalami kerosakan yang seumpama dengannya. Semasa kejadian tu, Azmi telah dimaklumkan oleh bos dia bahawasanya Azmi dan dua lagi rakan dia iaitu Khairul dan juga Ucup perlu pergi ke Kemasul dan stay kat sana selama sebulan. Macam itulah, untuk penugasan tu memerlukan masa lebih kurang sebulan. Jadi selepas menerima tugasan tu, Azmi bersama dengan rakan-rakan dia pun buatlah persiapan dari segi pakaian dia orang nak stay kat sana. Lepas tu persiapan dari segi peralatan daripada tempat kerja dia lah, masukkan dalam sebuah van. Kemudian dengan menaiki van tu, mengambil masa pula lebih kurang 2,5 jam hingga ke 3 jam, lebih kurang macam tu lah, untuk perjalanan dari Jengke menuju ke Kemasul. Jadi mereka memulakan perjalanan pada pukul 10 pagi. Dah ngongek-ngongek semua, singgah kat kedai lagi, singgah makan minum lagi. Mereka pun sampai di kilang sawit dekat Kemasul tu pukul 2 petang. Setibanya mereka di kilang sawit Felda Kemasul, Ucup telah mengarahkan kepada Khairul untuk melaporkan diri dan menyerahkan borang tugas kepada pengurus kilang. Jadi sambil-sambil dia bagi borang tu, Khairul dia minta kunci untuk rumah tempat tinggal mereka dekat situ sepanjang menjalankan tugas. Jadi pengurus kilang tu pun bagilah kunci kepada Khairul. Dalam masa yang sama juga, Ucup dengan Azmi ni dia pergi turunkan barang-barang keperluan dekat tempat kerja dia untuk keesokan harinya, sebab hari dia melapor diri tu dia memang tak mulakan kerja lagi. Jadi selepas menerima kunci tersebut, kunci rumah kan, so mereka bertiga pun menujulah ke rumah yang diberikan, macam itulah. Jadi rumah tu dikatakan tidak jauh pun daripada kilang tu. Bila sampai dekat rumah tersebut, mereka turunkan pakaian mereka untuk bawa masuk ke dalam rumah tu macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Bila mereka masuk ke dalam rumah, terkejutlah masa tu kan. Sebab rumah tu memang kosong. Kosong sekosong-kosongnya. Tak ada apa pun yang tinggal dalam rumah tu. Hanya sekadar sebiji almari, macam tu lah. Ada satu almari di dalam satu bilik. Akak bagi gambaran struktur rumah tau. Rumah tersebut merupakan rumah separuh papan, separuh batu, di mana rumah tu ada 2 bilik. Lepas tu dia ada satu tandas tu macam biasalah kan. Lepas tu dia ada dapur. Rumah tu bila mereka ni masuk dalam rumah, dia akan tuju dulu lah tengok tandas apa semua. Dah tengok semua, tengok tandas kan. So masa tu Azmi sekali lagi terkejut tau, sebab dia ternampak kepada tandas tu ada tanda palang X. Maksudnya tandas tu tak boleh digunakan. Macam itulah apa yang difikirkan oleh Azmi dan rakan-rakan dia. Okey, dah tandas tak boleh guna, apa yang boleh guna? Dengan dapur tak ada, dan peti ais tak ada, apa pun tak ada, nak baring-baring, nak apa semua pun tak ada. So apa yang mereka boleh gunakan untuk mandi macam tu? Sebab rumah tu rumah yang ditinggalkan oleh staf, dah dikosongkan. So, mereka ronda lagi dekat kawasan dalam rumah tu. Bukan luas mana pun, sempit je. Tapi nak tengok-tengok lah ada apa yang boleh membantu mereka untuk mandi, untuk membuang ke, macam tu kan. So masa tu Khairul nampak ada satu sinki. Nasib baik sinki tak boleh cabut. Kalau boleh cabut rasanya sinki-sinki pun memang kosong. Dekat sinki tu dia ada satu pipe tau. Okey, Alhamdulillah pipe tu ada air. Lepas tu mereka pun bagi cadangan lah antara satu sama lain. Kalau nak guna sinki ni, takkanlah kita nak ngangkut sikit-sikit air, apa pun tak ada, bekas apa pun tak ada kan. So mereka tak ada pilihan. Mereka kena keluar juga daripada rumah tu untuk mendapatkan gayung, baldi, getah paip, macam tu. Jadi dalam situasi macam tu, mereka buat keputusan untuk sama-sama keluar lah. So mereka menaiki van, keluar daripada rumah tu, pergi ke satu kedai. Bila sampai dekat kedai tu, dia belilah peralatan-peralatan yang diperlukan untuk tinggal sementara dekat rumah tu, termasuk makanan-makanan ringan macam tu untuk diorang kudap-kudap malam kan. So bila dah balik, lebih kurang masa tu dekat pukul 6 macam tu, mereka pun bergila-gila lah mandi. Dah panas sangat daripada pagi tu bergerak kan. Lepas tu mereka membersihkan diri. Dalam masa yang sama mereka rehat macam tu, sambil-sambil lah main phone. Zaman tu kan dah ada phone. So bila masa berlalu sehinggalah pukul 8 malam, mereka rasa lapar, dapur tak ada nak masak. Mereka perlu mencari satu kedai makan. Tak kisahlah banyak mana kedai makan yang ada, tapi mereka perlu menuju satu kedai makan untuk makan. Jadi mereka keluar lagi daripada rumah tu, pergi cari kedai makan. Alhamdulillah ada satu kedai makan yang terletak berdekatan dengan rumah tersebut. Kedai makan tu bersebelahan dengan kolam memancing. Sedang elok lah, bolehlah lepak-lepak kat situ. Lagipun ramai orang yang memang tuju dekat kedai tu kan. Maklumlah kawasan kira macam tumpuan lah, kawasan mancing, kolam memancing. So mereka pun pergi ke kedai makan tersebut, makan-makan apa semua. Masa tu Azmi dia rasa nak isap rokok, tapi bekalan rokok dia tak ada. Dia pun pergi ke kaunter kedai makan tu. Kemudian dia jumpa tokek kedai makan tu, sambil-sambil nak bayar apa semua kan. So dia nak beli rokok. Dia cakap, bang ada rokok tak? Saya nak beli rokok. So dia beli rokok masa tu. Lepas tu tokek tu dia macam tengok mereka bertiga ni macam bukan orang kawasan tu tau. Dia tahulah siapa yang keluar masuk kat situ kan. So tokek tu pun tanya, dari mana, tinggal dekat mana, buat apa, macam tu lah ayat dia. Lepas tu Azmi pun jawab, kami ni dari Jengka, datang sini buat kerja membaiki kilang sawit, macam tu. Lepas tu kami tinggal dekat rumah staf yang bahagian hujung Jalan Mati. Lepas tu tokek kedai makan tu, rumah yang mana satu, kat mana, macam tu. Dia macam terfikir tau, dekat sana tu dia tunjuk. Lepas tu bila tokek tu tengok arah yang ditunjuk, tokek tu pun dia macam buat muka, oh rumah tu, macam tu, macam ada something tau, macam ada sesuatu yang tokek tu tahu, tapi tokek tu tak
tak nak buka cerita macam tu lah. Lagipun Azmi masa tu, alah tak apalah, tak nak lah aku nak fikir yang bukan-bukan macam tu kan. So Azmi pun dia pergi cari satu sudut, dia merokok, and then dia orang buat keputusan untuk stay dekat situ sebab kawasan tu pun memang syok juga. So dia orang stay sampai pukul 11 malam. Selepas pukul 11 malam, mereka pun balik ke rumah tersebut untuk tidur sebab esoknya mereka perlu bekerja. Jadi apa yang ditulis oleh Azmi untuk minggu pertama, alhamdulillah tiada sebarang gangguan di rumah tersebut. Tapi kan, walaupun tiada sebarang gangguan, akak nak bagi tahu, Azmi dan Khairul dia memilih untuk tidur di ruang tamu, sementara Ucup dia memilih untuk tidur di bilik yang ada almari tadi. Okey, mereka tak tidur sama-sama tiga-tiga sekali lah. Dan dalam kedudukan Azmi dan Khairul tidur tu, mereka bertentangan dengan arah dapur dan arah tandas yang menyeramkan. Sebab menurut kata Azmi, setiap kali Azmi nak tidur dalam seminggu tu kan, dia terpandang juga dekat arah tandas tu. Lepas tu dia tertengok juga arah tandas tu. Tandas tu gelap, memang tak ada lampu. So keadaan tandas tu memang nampak menyeramkan dengan papan yang bertanda X macam tu. Sementara tu di balik daripada papan tu dia ada lubang besar tahu kat situ. Jadi dalam fikiran Azmi ni ada juga rasa macam, kenapa tandas tu dah dipalang? Rumah ni berhantu. Macam tu. Walau apa pun sedikit sebanyak dalam hati dia akan terfikir juga, kenapa beria sangat dipalang dengan tandas tu kan. Tapi malaslah Azmi nak fikir lama sangat. Azmi abaikanlah. Lagipun dia dah stay kat situ seminggu, tak ada apa yang berlaku. So Azmi meneruskan tidur macam biasa. Kemudian di hari yang ke-9, Azmi telah menerima gangguan yang pertama, di mana macam biasalah Azmi dan juga Ucup dengan Khairul ni dia pergi makan, balik pukul 11 malam. Dah balik 11 malam, dia orang pun nak tidur. Pada hari tersebut Khairul dan juga Ucup memang dah lena tidur. Dia orang memang dah lena betul, penat buat kerja kan. So Azmi ni lah terkebil mata dia, tak dapat nak lena. Dia main phone, cuba main phone untuk lekakan diri dia supaya dia ngantuk. Tapi tak mau tidur lah. Jadi Azmi masa tu dia memandang juga ke arah tandas tu. Sekali pandang dia tengok, ish, dah malam, sunyi, sepi, memang seram lah korang. Lepas tu dia mengalihkan pandangan dia tak nak pandang dekat tandas tu, sehinggalah dia mendengar satu bunyi yang datangnya memang daripada tandas tu. Bunyi seperti objek tajam yang diseret pada dinding. Tapi bunyi dia sekali je tau. Walaupun bunyi tu hanya sekali, tapi untuk Azmi bunyi tu memang dah menyeramkan pada malam tu. Sebab Azmi pada malam tu dia cuba untuk tidur, dia dah letih sangat melayan, dia terlena tau. Keesokan harinya Azmi tak ceritakan pun pada dua orang rakan dia bahawasanya dia telah mendengar bunyi yang menyeramkan tu. Lagipun perbualan dia dengan pakcik yang rasa macam ada tahu something tu pun dia memang tak ceritakan kepada dua orang rakan ini, sebab dia tak nak mereka ni rasa lain macam. Lepas tu fikir bukan-bukan kan. So Azmi tetap pendamkan juga perasaan dia. Masa tu dah berdebar tau korang, seram sejuk. Tapi tak apalah, Azmi dia tak nak ikutkan dengan apa yang bermain di fikiran dia. Dia stay juga dekat rumah tu sehinggalah masuk hari yang ke-11. Mereka telah diganggu dengan sangat keras, di mana pada masa tu macam biasa juga, mereka keluar makan, lepas tu balik pukul 11, lepas tu mereka mengantuk. Ucup masuk dalam bilik ada almari dan terus tidur lena. Memang krong-krong, memang tak ada respon yang dia masih belum tidur macam tu. Lepas tu Khairul dengan Azmi memang dia akan tidur dekat ruang tamu macam biasa. Dek kerana mata mereka berdua tak boleh nak lena lagi pada masa tu, Khairul dengan Azmi pun menyembang lah. Sembang tu, sembang ni, ngongek-ngongek apa semua, tengok phone apa semua. Akhirnya mereka tengok jam dah pun menjengah ke pukul 1:30 pagi. Pada masa tu Khairul cakap pada Azmi, dah lah kita tidur lah, esok kita nak kerja. Nanti korang ada yang terpejam mata sambil berdiri macam tu lah lebih kurang kan. So bila mereka dah decide untuk tidur, Khairul dengan Azmi paksa juga diri untuk tidur. Masa Khairul dan Azmi paksa diri untuk tidur, masa tu Azmi memang menyangkakan yang Khairul memang dah lena, sebab Khairul senyap aja. Tapi kan korang, masa tu
Azmi masih mendengar perkara yang sama tau. Perkara yang dia dengar sebelum ni, bunyi lebih kurang macam tu. Bunyi tu lebih menyeramkan Azmi kerana dia dah dengar bunyi tersebut sebelum ni. Azmi tak nak memandang ke arah tandas. Sebelum tu mereka tidur dalam keadaan terlentang menghadap atap rumah kan. Tapi selepas tu Azmi memalingkan badan dia, muka dia ke arah pintu utama. Sementara tu Khairul memang memalingkan badan dia ke arah tandas. Azmi menyangkakan yang Khairul telah melihat sesuatu. Jadi Azmi memalingkan badan dia ke arah tandas, sementara Khairul mengalihkan pula pandangan dia ke arah lain. Lepas tu masa tu Azmi terkejut apabila dia telah ternampak satu lembaga perempuan. Lembaga perempuan yang sangat menyeramkan, di mana lembaga tu berpakaian serba putih dalam keadaan rambut yang mengurai. Rambut pun sama, putih. Lepas tu mata dia, biji mata dia pun putih. Tak ada mata hitamnya, putih semata-mata. Biji mata yang seolah-olah macam nak keluar. Tak adalah keluar terjojol, tapi macam besar biji matanya, mengejutkan kepada Azmi. Kemudian Azmi memerhati dengan lebih dekat kepada lembaga tersebut. Lagi sekali Azmi terkejut bila dia tengok wajah lembaga tu macam nak terkopak, macam tu, terkopak-kopak macam tu kan. Lepas tu Azmi pun dia cuba nak kejutkan kawan dia yang disangkakan tertidur tadi. Sebenarnya Khairul tak tidur. Khairul memalingkan muka kepada Azmi dalam keadaan mata terbeliak. Boleh bayanglah kalau dah terbeliak macam tu, memang terkejut besar. Azmi sempat bertanya kepada Khairul, "Kau nampak tak apa yang aku nampak tadi?" Khairul pun jawab, "Nampak lah." Kemudian Khairul bagi tahu kepada Azmi apa lagi? Lari! Sama-sama lah Azmi dengan Khairul melarikan diri daripada rumah tu. Dia turun rumah tu, dia pergi masuk dalam van kan. Lepas tu dia orang pun tak payah terus pergi ke kedai makan dekat kolam memancing tu. Lepas tu bila sampai ke kedai makan, dia hairan tau. Azmi dengan Khairul hairan, siapa yang hidupkan enjin van? Macam mana pula kunci enjin van kita tak bawa, tapi memang dah sedia ada pada van. Siapa yang bawa kunci pergi hidupkan enjin van? Dia terkejut lah kan. Sebab dalam fikiran dia, kawan dia si Ucup tu memang dah nyenyak tidur dalam bilik, memang dah tak sedar apa dah. Lagipun bila masa pula kawan dia si Ucup ni melintasi pada mereka ni? Kalau Ucup nak keluar rumah, Ucup kena lalu dekat ujung kaki dia, kat kawasan dia tidur. Tak ada nampak pun Ucup tu lalu kawasan tu. Siapa yang hidupkan enjin? Macam tu. Masa tu lah dia dikejutkan lagi bila kawan ini si Ucup tiba-tiba muncul di belakang. Dah Ucup muncul di belakang, dah terkejut dia orang. Sekali lagi terkejut. Lepas tu dia orang tengok sama-sama lah kan dalam van tu. Tengok dah Ucup, Ucup ke ni? Macam tu kan. Lepas tu Ucup kata, "Ucup lah, siapa lagi? Ucup, aku ni, Ucup." Lepas tu salah seorang daripada mereka, aku tak ingat yang mana satu, dia menepuk-nepuk, menampak-nampak muka Ucup. Ucup kan ni. Macam tu lah. Lepas tu Ucup cakap, "Akulah Ucup." Lepas tu Khairul tanya pada Ucup, "Macam mana kau boleh masuk dalam van ni? Macam mana kau boleh lalu depan kita orang? Kita orang tak nampak pun kau. Macam mana? Aku tak faham ni." Lepas tu Azmi pun dia tanya, "Kau buat apa dalam van ni? Kenapa kau lari daripada rumah masuk van ni?" Kemudian Ucup pun buka cerita seram dia. "Kalau korang nak tahu, masa aku tidur dalam bilik tadi, lebih kurang aku tak tahu pukul berapa, aku pun tak perasan, aku main redah je. Masa aku tengah sedap tidur, tiba-tiba aku dengar ada bunyi macam bunyi bunyi tu aku dengar. Aku dengar bunyi tu masa aku tengok pada tandas tu tau. Bunyi dia sama kan? Panjang. Bunyi dia panjang macam tu, sama. Lebih kurang macam tu lah. Itu kata Azmi, sebab Azmi yang dengar perkara yang sama tau. Jadi Ucup bercakap, "Aku memang dengar macam tu." Lepas aku dengar macam tu, aku ingatkan korang nak sakat aku. So aku cakap, kuat menyakat juga korang, takkan lah korang nak cakap aku kan. So aku dengar bunyi tu daripada arah almari. Aku tengoklah apa yang nak keluar daripada almari. Macam tu lah apa yang ada di sebalik bunyi tu kan. So bila aku tenung bunyi tu, tiba-tiba korang tak terkejut aku, almari tu
pintu dia krik, dah bunyi dia clear pula, malam-malam buta macam tu, dengan bunyi krik, dengan terbuka sendiri. Apa yang keluar daripada almari tu? Cuba korang teka apa yang keluar dari almari tu. Jadi saling bertanya lah masa tu kan, sebab dah agak menjauhi rumah tu, agak berani lah kan. So Ucup cakap, aku nampak ada perempuan yang memang tak ada biji mata hitam dia, memang putih biji mata dia. Perempuan tu, kalau kau nak tahu, dia merangkak daripada almari tu. Weh, meremang weh, memang meremang. Aku rasa rumah tu berhantu lah. Dia merangkak depan aku. Kalau kena kat korang, tak ke korang buka langkah 1000. Aku dah tak fikir dah kat korang. Aku pun apa lagi, ambil kunci, aku cabut masuk dalam van. Aku on lah enjin van. Bila aku on enjin van, aku dengar korang pun berlari daripada aku rumah. Aku menyuruk lah belakang. Aku pun tengah blur masa tu. Lepas tu kau bawa van datang kat sini. Itulah kisah dia. Itu yang jadi aku pun duduk dalam van. Oh gitu. Mereka berdua macam tu lah kan. Lepas tu macam mana sekarang ni? Keadaan dah jadi macam ni, apa kita nak buat? Jadi bincang punya bincang, mereka pun tertidur di dalam van tersebut sebab terlampau penat. Mereka tidur berdekatan dengan kolam memancing tu tau. Lepas tu keesokan harinya, di siang hari, mereka buat keputusan sama-sama nak kuatkan semangat, pergi ambil pakaian diorang, barang-barang diorang dekat rumah tu. Okey, mereka start enjin van tu, pergi ke rumah tu. Bila nak masuk dalam rumah tu, aura seram dia masih terasa di bahagian apa orang cakap, meremang-remang, naik bulu roma apa semua. Masa mereka sampai kat rumah tu, memang ternyata aura seram dia memang masih terasa untuk mereka. Sebab mereka yang alami, bukan kita. Kalau kita yang alami, akak tak tahu. Kalau akak memang langkah 1000-2000 kot, sama lebih kurang kot, agaknya lah, wallahualam. Jadi masa tu mereka pun cepat-cepat lah ambil barang-barang, pakaian apa semua, masukkan dalam van. Tak ada dan dah nak lipat-lipat semua, memang teremban je dalam van. Lepas tu bawa van pergi jumpa dengan pengurus kilang. Kali ni tiga-tiga masuk jumpa pengurus kilang dekat pejabat. Mereka jumpa pun dalam keadaan beradab, bukannya nak pergi serbu ikut dan kan. So mereka masuk kat situ, jumpa pengurus kilang. Mereka ceritakan apa yang berlaku pada mereka pada malam tu tau. Tapi kan yang ni part yang akak pun rasa geram, sebab pengurus kilang tu hanya ketawa, senyum, ketawa, seolah-olah macam mentertawakan mereka. Ada pula kawan-kawan ni memang dah meremang apa semua, dah melalui perkara macam tu, dia boleh buat ketawa. Memang betul-betul melampau lah kan. Sepatutnya dia nasihatkan ke, cuba untuk orang kata bagi semangat kepada 3 orang ni kan. Tapi sebaliknya dia macam gelakkan dia orang macam tu. Jadi tak puas hati jugalah Azmi dan kawan-kawan dia tahu. Tapi tak apalah, macam mana kita cari rezeki, pergi tempat orang. So customer always right. So mereka pun hadap jugalah benda tu. Lepas tu Azmi dia tanya tau kepada pengurus kilang tu. Dia tanya kenapa rumah tu macam tu kan. Pengurus kilang tu pun cerita satu persatu tentang rumah kat situ. Sebab semasa mereka bertemu pengurus kilang keluarkan 4 kunci rumah tau, termasuk kunci rumah dia lah. Maksudnya lagi 3 kunci rumah, campur kunci rumah dia jadi 4. Lepas tu pengurus kilang tu offer pada mereka ni, ambil lah mana-mana kunci yang korang nak, korang boleh stay mana-mana rumah. Tapi Azmi dia pandai tau. Dia dah tak yakin, macam something wrong kan dengan pengurus kilang ni. So Azmi tanya, kenapa kami rasa tak sedap hati dengan setiap kunci ni? Azmi minta dijelaskan satu persatu tentang rumah-rumah tersebut. Jadi pengurus kilang tu pun berterus terang, sebenarnya keempat-empat rumah staf yang ditinggalkan tu, yang tak didiami itu, sememangnya rumah tu berhantu. Rumah tu menyeramkan. Jadi untuk pengetahuan mereka bertiga, rumah yang mereka bertiga ambil tu sebenarnya rumah yang paling ringan gangguan dia. Maknanya gangguan dia tak adalah teruk sangat, boleh juga stay kalau kuat semangat, kalau boleh layan pada semua tu, macam tu lah, mana boleh stay. Tapi disebabkan mereka memang tak boleh, tak maulah mereka. Memang Azmi cakap pada pengurus kilang tu, memang tak nak lah, saya nak offer lagi dengan 3 lagi rumah yang ini pun memang tak lepas, nak lepas yang 3 memang tak nak lah, tak nak macam tu kan. Dalam tak nak, Azmi dan rakan-rakan ini minta jasa baik daripada pengurus kilang tu untuk bagi kebenaran mereka tinggal di surau perumahan dekat situ, perumahan staf kilang kat situ lah.
pada awalnya pengurus kilang tu dia berat tau, berat hati nak bagi mereka stay dekat surau. Maklumlah surau tu dia banyak barang berharga kan, tapi atas dasar mereka ni Melayu, lepas tu kesian lah, bukan nak stay lama pun, balance masa tinggal beberapa hari lagi. So pengurus kilang tu bagi kebenaran kepada mereka bertiga ni untuk tinggal sementara dekat surau tu sehingga kerja-kerja mereka siap. Kemudian bila dah selesai kerja-kerja mereka, mereka pun balik ke jengka semula. Bila balik ke jengka, jadi mereka pun memang dah serik tahu sebenarnya nak menuju ke tempat yang sama. Kenangan tu menjadi kenangan yang agak indah untuk mereka dan kenangan yang sangat-sangat menyeramkan sehingga mereka tak boleh nak lupakan sehingga hari ini. Itu sahaja perkongsian daripada Azmi untuk kita semua pada hari ini. Diharapkan agar kita semua terhibur dengan apa yang dikongsikan. Okey, dekat sini bahawasanya kita, kalau kita dah tahu sesuatu tu, suatu tempat tu, suatu perkara tu tak berapa elok, akak suggestkan supaya kita janganlah sesekali nak kenakan orang ke dengan sengaja atau tak sengaja macam tu, macam apa yang berlaku kepada Azmi dan rakan-rakan dia. Pengurus kilang tu seolah-olah macam dah tahu, tapi dia stay juga bagi kunci tu pada mereka. Itu ibaratnya macam sedikit menganiaya lah pada pendapat akak kan. So seboleh-bolehnya kita jangan buatlah macam tu. Kesianlah dekat orang sebab orang tu pergi untuk cari rezeki. Jadi apa yang baik sama-sama kita ambil, jadikan tauladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil, jadikan sempadan. Terima kasih korang kerana mendengar sampai habis. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye.